Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, ini pagi ni saya akan buat amali tentang perkakasan server. Okey, sekarang ni yang ada dekat kita adalah server, monitor dan juga UPS. Okey, setiap kali kalau kita nak buat maksud saya macam kita dah order perkakasan daripada vendor server, kita akan pastikan semua perkakasan tu lengkap. Kalau kita order 3 barang, so 3 barang yang kita bawa, kita dapat. Kalau kita order 5 barang, so 5 barang yang kita akan dapat. Jadi sekarang ni setiap kali kalau kita order perkakasan baru, kita kata kita nak server, bila ada server dia automatically akan bagi monitor, mouse and keyboard, KVM, and then dia akan bagi sistem UPS. UPS pula ikut kepada kemampuan sesebuah server tu. Kalau misal kita nak buat satu server rack yang ada dalam tu ada 3 ke 4 server, dan kita nak kalau boleh bila berlaku blackout ataupun berlaku perkara yang tak diingini, kita punya UPS tu kita nak dia boleh cover dalam masa 2 ke 3 jam sehinggalah kita boleh restore balik kita punya setup dalam server. So sekarang ni awak bila kita dah order daripada vendor akan bagi server ikut apa yang kita spek yang kita nak. Vendor akan bagi monitor dan vendor akan bagi UPS. Alright, so kita tengok apa yang dia berikan. Apa-apa pun kena tengok prosedur sebelum kita nak running server, sebelum kita nak pasang server dekat rack. Kita tengok sini. Kita turunkan monitor ni sekejap. Kita tengok kepada server dulu. Ini dah buka lah sebab benda ni sebelum ni kita dah pernah buat pada sebelum ni sini awak sebelum ni. Kita akan dapat macam ni. Buka. Unboxkan dia. Kita semak apa yang ada, apa yang dia berikan kepada kita. Ni yang dia berikan kepada kita, iaitu first mouse lah. Kita akan bagi mouse kepada kita satu, ikon mouse. Satu, dia bagi kita keyboard. Mestilah server dia macam komputer biasa juga. Dia mesti ada server, dia mesti ada monitor, mesti ada keyboard, mesti ada mouse. Dia akan bagi sekali lah satu set. Right. Kita dapat mouse and keyboard. Kita dapat, jangan terus buka dulu. Kita letak dulu tepi. Sebab kita nak setting server dulu, baru kita boleh pasangkan perkakasan lain. Satu, apa-apa pun tengok perkakasan ni, kita kena ambil dia punya manual dulu. Manual dia ni tengok, kita kena study sebagai technician. You all have to bear in mind, setiap server dia mempunyai spek yang berbeza. Dia mempunyai spek berbeza mengikut kepada pengeluar. Kalau pengeluar kita IBM, so IBM dia keluarkan manual dia lain. Kalau yang macam ni, macam ni kita pakai Dell, manual dia lain. So kena 100% ikut kepada manual. Jangan suka-suka hati. Dia bukan macam komputer desktop yang semuanya sama. Kita set up USB lah dia. Kita set up macam biasa semua sama kan. Desktop IBM ke, desktop Lenovo ke, desktop jenis Acer ke, by hook. Kalau nama desktop client, bila nak set up semua sama, tapi berbeza dengan server dia lain. Sebab kita kena tengok apa yang dia offer pada kita,
apa yang dia ada, dia punya spek-spek dia, apa dia, dan kita kena tengok macam mana kita nak setting dia mengikut kepada dia punya prosedur. Okay, so ini kita kena semak, dia mesti ada buku ni lah, manual ni. Kita kena kita kena study lah benda ni. Okay, first getting started guide. Baca, fahamkan. Okay, dekat sini dia akan bagi tahu, okay, setting your system, connect the network cable and optional IO. Okay, awak kena study dulu lah, baca dulu baru kita boleh pasang. Okay, baca dulu baru boleh pasang. Okay, pastikan manual-manual ni ada, safety environment regulation, regulatory information. Okay, semua ni kita kena tahulah. Okay, informasi keselamatan, lepas tu kita punya peraturan apa yang kita kena follow. Okay, lepas tu kita ada agreement, license agreement. Mesti adalah, bila kita beli perkakasan apa sekalipun, dia mesti ada license agreement. Kemudian kita ada diberi, sepatutnya dia ada beri satu CD, tapi sekarang dah tak pakai CD dah. Semua guna scan QR code, and then kita tengok dia punya video setting dia dekat dalam internet. Itu aja, senang. Dulu ya ada CD, sekarang dah tak ada. Okay, so dia adalah bagi kelengkapan sini, manual. Alright. Then yang paling penting, bila kita pilih, kita order server rack, maksudnya dia mesti ada manual untuk pasang server ni pada server rack. So apa manual dia, macam mana manual dia? Manual dia bentuk macam ni. Okay, dia ada gambar-gambar macam mana nak pasang dia punya server ni pada server rack. Kena follow manual ni. Okay, alright. Ni nantilah kita akan tengok pilihan. Okay, simpan sebelah. Lepas tu pastikan dia ada bagi power cord. Dia bagi power cord juga power cord yang satu, power cord dua. Okay, lepas tu dalam ni, sebab since kita order server tu nama dia server rack, kita tahu yang server ada banyak jenis kan. Kita ada server form factor tower, kita ada blade, kita ada server rack. So kita order server rack lah. So bila server rack, maksudnya dia mesti ada, kita panggil dia sebagai rail kit. Okay, RAILKIT, rail kit. Okay, dekat sini kalau awak tengok, dia ada instruction dia, macam mana nak pasang. Okay, ataupun kita follow kepada kertas manual ni tadi. Right? Actually kalau kita tak faham pun, kita boleh rujuk dekat website dia. Macam saya sebelum ni, saya tak tahu pasang, kita tengok dekat dia punya website, and dia akan tunjukkan secara live, YouTube lah, cara macam mana nak pasang rail kit ni pada server rack. So ni adalah peralatan dia lah, perkakasan dia. Okay, tak ada ni, dia punya railing dia, dan kita ada dia punya slot dia untuk kita masukkan dalam server rack. Okay, ni kita dah dapat. Make sure ada lah. Kalau kita order server rack, benda ni tak ada, awak kena call vendor balik untuk clarify balik, mana saya punya kit sedangkan saya order server rack. Awak kena tanya balik, sebab kadang-kadang vendor ni kalau kita nak ngelakkan daripada ditipu, dia mesti akan bagi server saja, rack dia tak, rail kit dia tak bagi. So kita kena semak lah. Kita letak tepi. Okay, then kita diberi yang ini. Okay, ni siapa tahu apa benda ni. Okay, kalau awak perhatikan, okay, dekat sini dia ada kunci, and then dia ada macam muka depan kat sini. Dia macam kerangka macam ni. Okay, apa guna dia? Kejap lagi kita tengok. Okay, kita letak tepi dulu, kejap lagi kita tengok macam apa guna dia untuk kerangka ni. Okay, kemudian barulah kita buka dia punya plastik, unboxkan dia. Okay, now
dia mesti bagi ni. Okey. Nampak tak? Saya sebut tadi ada kunci kan? Okey, ni adalah kunci dia untuk kita buka dan pasang balik. Nanti kita tengok macam mana nak buat. Kalau siapa-siapa yang recall balik apa yang dia belajar kat ILP, dia tahulah apa benda tu. Okay, now kita buka satu-satu. Jangan awak pegang angkat je Buka satu-satu, gabus dia ni. Buka pelan-pelan. Pastikan server jangan terhantuk ke ataupun terjatuh ke. Kita tak mahu macam tu. Okay, sekejap saya alihkan dulu server ni. Okay, alright. Okay, awak tengok dekat sini. Ni adalah server. Okay, server brand jenis Dell. Depan saya ni adalah server. Saya tunjuk dulu depan ni apa dia. Okey. Ni adalah server rack. Okay, yang mana kalau awak tengok kat sini, kita ada beberapa slot yang saya akan ceritakan kat awak. Okay, first of all, dekat server, perkakasan server ni, dia mesti ada depan ni. Okey, depan adalah beberapa port kat sini. Lepas tu bahagian sisi ni adalah untuk kita pasangkan dia punya rail. Right? Lepas tu bahagian belakang, kita nak pasangkan dia punya port network, kita punya UPS punya power supply, power cable. Okay, ada USB dekat situ, ada VGA. Okay, kemudian sebelah sisi ni pun ada tempat pasang rail untuk kita pasang dekat kita punya server rack. Okay, jom kita tengok bahagian depan dulu. Okay, bahagian depan. Okay, bahagian depan ni, okay, dia akan bagi tahu awak kat belah sini adalah USB port. Okay, kalau tak jelas, sekejap Okay, tak boleh nampak Okay, tak apa. Okay, ni adalah USB port. Dan kalau awak tengok kat situ, kat bawah tu macam ada satu port untuk phone. Yang ini apa? Yang ini adalah untuk kalau kita pasang server ni kat rack, kita boleh tolak dan tarik menggunakan benda ni. Okay, kemudian kita ada berapa base hard disk? Kita ada 4. 1, 2, 3 dan 4 B. Kemudian kita ada ni yang penting, kad. Okay, kad ni guna dia untuk apa? Kad ni adalah guna dia untuk memberitahu kepada kita server ni jenis apa model number dia punya tag express, dia punya tag dia apa. Kalau kat sini awak tengok ada QR code. Kita scan QR code ni dan kita boleh tahu server ni model jenis apa. Okay, belakang ni dia ada detail dia ada MAC address. Okay, dia ada apa ni, kod untuk server ni juga. Okay, jom kita tengok yang belah belakang Nanti saya akan bagi tahu awak server ni spek jenis apa. Okay, bahagian atas ni saya terlupa nak beritahu. Bahagian atas ni dia ada satu
ruang kat sini untuk kita cabut kita punya casing ni, atas ni, untuk kita tengok apa benda kat dalam dia. Tak apa, yang ni nanti dulu, okey? Kita tengok bahagian belakang. Okey, bahagian belakang kita nak tengok kat sini apa port-port yang ada. Kita ada VGA. Okey, VGA. Kita ada port network. Port network kita ada berapa? Port network kita ada 2. Okey, port network kita ada 2. Satu lagi tu adalah macam terminal lah. Yang ni tak perlu digunakan. Tapi but yet still dia port network juga ni. Okey. Kiranya dia boleh pasang untuk 2 domain atau 2 LAN lah. Okey, yang ni dia akan pasang directly kepada kita punya router streaming ke. Okey. Kemudian kita ada USB. Okey, kemudian yang ni part belakang ni kita tak risaulah, benda ni tak ada apa. Okey, kita ada power supply. Tengok kat sini Okey. Ada certain server power supply dia boleh cabut. Tapi yang baru ni power supply ni tak boleh cabut. Okey. Dia ada kalau tak silap saya server ni dia mesti ada 2 power supply. Okey. Tak apa, nanti kita tengok. Okay, now kita nak tengok bahagian dalam pula Okey. Ni saya nak buka server kita. Kita kena tolak kat sini, tapi minta maaf sebab saya punya stand phone ni dia tak boleh ni. Okey. Okey, right. Nampak tak? Ni adalah bahagian dalam kita punya server. Okay, kita letak ni tepi. Okey, ni adalah bahagian dalam server kita. Kalau perhatikan, nampak tak? Dia punya wire berselirat, nampak? Okey. Right. Ni adalah kita punya power supply. Okey, power supply dia klik kat sini 250 watt. Okey. Input adalah sebanyak 240 volt. Ni maksudnya daripada kita punya arus dekat dalam bangunan kita lah. Okey. Kemudian kalau awak tengok sini, alright, dia ada satu saja power supply, bukan 2 Kalau 2 dia mesti ada 2 power cord. Tapi sekarang ni ada satu je. Right, lepas tu kita ada bahagian sini. Ni adalah chipset motherboard dia. Okey, chipset motherboard. Kemudian kita boleh buka ni. Okey, ni adalah heatsink. Bawah dia ada processor. Macam biasalah. Macam komputer biasa, cuma tinggal lagi dia besar sikit daripada desktop. Lepas tu kita ada RAM. Okey, dan kita ada 1, 2, 3, 4 kipas. Campur power supply ada 5 kipas. So kita ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Satu untuk power supply. Yang lain semua untuk kawasan chipset motherboard. Okey. Yang ini pula adalah kita punya hard disk. Okey. Kita nak tahu berapa hard disk kita ada yang kita dah pasang. Okey, kalau awak tengok kat sini kan, kosong. Sini pun kosong. Nampak tak? Slot dia mana ada pasang ni, cocok ni, tak cocok ni. Sebab apa? Sebab kosong. Kita order hard disk kita nak ada satu je. Kita order satu je. Kita ada 1, 2, 3, 4 B. Tapi yang kita pasang hard disk yang betul-betul ada adalah hard disk kosong yang ni satu ni yang sebelah sini. Sini satu kosong. Okay, kosong. Yang ni tak ada. Kosong tak ada hard disk, tak ada hard disk, tak ada hard disk. Okay, so 1, 2, 3 tak ada, satu je ada. Okay, ini apa? Ini adalah CD drive lah. Okay, CD drive. Dia masih ada CD drive macam biasa kat sini. Okay,
So far untuk basically mesti ada semua tu lah. Okay, untuk kita punya server. Dia sama macam desktop, cuma dia lebih compact, lebih besar dan lebih tinggi dia punya spek. Dan kalau kita punya komputer biasa pun at least kita boleh pasang hard disk 2 kan. Tapi kalau untuk server dia boleh jadi 4, 6, 8. Okay, right, ini yang secara basic lah. Okay, untuk pasangkan balik casing ni, dia ada cara dia. Okay, dia bear in mind, mana-mana sahaja komputer, tak kira lah awak punya desktop hard disk ke, awak punya desktop komputer awak biasa ke, ataupun server ke, macam ni kan, contoh kan, awak tengok masuk tak slot? Tak masuk kan? Tapi awak gigirkan juga, gagalkan juga, tolak, masuk, tak boleh. Last apa yang akan jadi? Kadang-kadang kat belah sini dia patah, okay, ataupun bengkok. Jadi kita tak nak macam tu. Kita kena follow dia punya instruction and follow dia punya flow. Kalau dia suruh buat sliding, kalau tak ada. Okay, so maksudnya kita kena tengok macam mana kita nak pasang dia balik. Kita tak boleh paksa dia tau. Kalau rasa macam tak boleh masuk, jangan paksa dia untuk masuk. Tak? Bila kita letak dia ngam-ngam terletak macam tu, maksudnya ngam lah. Okay, so macam mana nak masukkan? Just tolak sahaja. Nampak tak? Dia mesti masuk dekat area sini. Okay, dah. Betul? Boleh buka-buka lagi tak? Tak boleh. Right? So sepatutnya lepas tu kita kena kunci dia. Sekejap. Okey, ni kunci dia. Kalau awak tengok dia punya instruction, nampak tak? Kalau yang ini lock, kalau ni unlock. So macam mana kita nak lock dan unlock dia? Mesti pastikan yang ni lah, bahagian tajam ni, anak panah ni, okay, dia mesti dekat sini lock. So kalau nak unlock, just pusing aja, dia jadi unlock. Kalau tak, kita lockkan dia. So dia automatically dalam ni dia tak terbuka lah casing dia. Okay, kalau kita nak angkat sana kemari, dia tak terbuka. Okay, so kita dah tahu kunci ni untuk apa. Belakang dan depan. Okay, belakang ni untuk sini kan tadi kan. Okay, untuk depan yang ini sebenarnya, okay, pasang dekat mana ni? Okay, tengok ni actually sepatutnya kita kena pasang ni selepas kita dah pasang kat server rack. Okay, tapi apa-apa pun saya tunjuk dululah ya. Kita ambil server rack. So sebelum tu bear in mind, nampak tak? Bila saya boleh angkat, maksudnya pelajar perempuan pun boleh angkat. Jangan kata cikgu berat lah apalah. Tak ada istilah tu Awak dah masuk rangkaian, awak kena belajar semua. Okay. Okay, kita kena, dia kalau nak buka dia ada button dekat sini. Tekan, keluarkan. Untuk apa? Untuk kita keluarkan, kalau kita sebagai admin, kita nak keluar dan masuk hard disk, buka dan cabut hard disk. Lepas tu, kita kena pasang balik. Okay, apa guna ni? Kunci lah. Agak-agak sebab apa? Okay. Right. Oh, maksudnya ni dah tak boleh lah. Okay, saya tekan-tekan pun tak boleh buka dah. Okay. Right, so apa guna ni? Untuk memastikan security kat dalam ni. Jadi kalau misalkan tak ada orang nak menceroboh kita punya server, dia nak ambil hard disk kita ni tadi, dia tak boleh ambil. Sebab kita dah kunci kerangka ni dekat depan. Okay, inilah guna dia kerangka ni. Benda ni wajib ada untuk memastikan server kita tak di-exploit oleh orang lain.
Okay? Right. Done. Okay, right. Sekarang ni, ingat tak yang saya cerita pasal manual tadi? Okay. Apa-apa pun, kita kena tengok manual mana yang kita nak kena gunakan ni. Okay. Di agreement. So, agreement, sebagai admin, semua-semua ni, dokumen-dokumen ni semua, kena disimpan dengan baik supaya akan datang kalau kita nak buat lagi sekali, contohlah server tu kita nak pindah ke tempat lain, at least kita tahu macam mana nak pasang. Sebab server ni kita bukan macam desktop boleh atau laptop kita boleh usung ke sana kemari, tak boleh. Okey. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena simpan semua ni supaya kalau berlaku ada pindah server ke apa ke, nak pasang balik kita boleh rujuk semua dokumen-dokumen. Okey. Okay, so agreement license kita simpan. Apa-apa pun sebelum mulakan apa-apa pemasangan, pastikan baca terlebih dahulu tentang safety, environmental and regulatory information. Apa-apa pun safety dulu. So kita kena bacalah apa yang ada kat dalam dia. Okay, safety instruction ni saya akan scan satu-satu. Okay, dan hantar kepada awak supaya awak faham apa benda yang kita kena buat. Okay, sebagai admin, sebagai administrator, server administrator, kita kena tahu benda ni. Okay, especially tentang informasi keselamatan, lingkungan dan peraturan. Kita tengoklah apa keselamatan umum dia, apa dia punya petunjuk keselamatan. Okey, ada dia punya catat kat sini, ada dia punya logo-logo kat sini. Kalau tanda macam ni, tanda seru, peringatan menunjukkan potensi kerosakan harta benda, cedera peribadi atau kematian. Nampak? Bila ada tanda macam ni, nanti saya akan scan bagi pada awak. Okey? So, kita kena bacalah semua yang ada dekat dalam ni. Dia ada banyak bahasa. Bahasa Jepun ada, bahasa Korea ada. Sebab server ni bukan setakat Malaysia je guna. Satu dunia guna dan now lepas dah baca ni, kita ada 3 lagi manual. Okay, apa-apa pun kita nak, kalau kita nak test saja tanpa kita pasang kat rack, tak ada masalah, kita pakai ni je. Tapi kalau kita nak actually nak pasang terus kat rack, terus jalan, so kita kena baca instruction macam mana nak pasang railing dulu. Alright.